Sekejap. Alright, kita sambung dengan persuratan pada pagi ini. Baik, cikgu harap kamu semua dah sedia. Kalau ada sebarang pertanyaan, sila tulis dalam Zoom chat. Okey, untuk cikgu jawab. Tak tahu tanya Tak tahu tanya. Jangan diam-diam. Okey, baik. Kita teruskan. Persuratan. Baik, apa itu persuratan, cikgu sebenarnya? Okey. Sebenarnya persuratan ini sebenarnya berkait rapat dengan apa? Berkait rapat dengan okey, seperti apa? Seperti buku-buku. Buku, okey, novel, ataupun catatan, okey, ataupun juga berkaitan dengan risalah. Ini semua adalah dikatakan persuratan. Ingat sebab cikgu tahu ramai yang kata, oh persuratan. Kita sebut persuratan. Apa itu persuratan? Persuratan tu maknanya bahan-bahan yang ditulis semasa kerajaan Kedah, Kelantan dan Perlis. Semasa kerajaan itu berlangsung. Maknanya kita kata ini semua adalah sebagai apa? Sebagai bahan bertulis. Okey, bahan bertulis. Itu persuratan. Kalau korang tak tahu, korang boleh take note benda ni. Take note benda ni. Okey, persuratan tu bahan bertulis. Baik. Kalau kita lihat di sini kegemilangan kerajaan Kedah, Kelantan dan Perlis turut mewariskan, maknanya turut menurunkan hasil karya persuratan yang sangat bernilai, maknanya yang sangat bagus, dan juga masih kekal hingga hari ini. Dan karya-karya persuratan ini masih menjadi asas. Dia menjadi apa, cikgu? Dia apa kepentingan dia? Dia menjadi asas rujukan utama, main reference dalam kewujudan sesebuah kerajaan. Maksudnya apa, cikgu? Maksudnya, kalau orang tanya, kerajaan Kedah, Kelantan, Kelantan dan Perlis ni memang wujud ke? Ya, wujud. Apa buktinya? Kita kena rujuk kepada bahan bertulis dia. Bahan bertulis Ya. Kerajaan Kedah ada bahan bertulis dia. Dicerita semua pasal kerajaan Kedah. Kerajaan Kelantan pun ada buku. Ditulis semua pasal kerajaan Kelantan. Jadi kalau nak tahu, kena bacalah kedua-dua buku tu. Jadi kedua-dua buku itu menjadi rujukan utama. Itu maksudnya. Okey? Menjadi rujukan utama. Baik. Contohnya kalau kita lihat karya sejarah, iaitu pertama sekali iaitu buku At-Tarikh. At-Tarikh Salasilah Negeri Kedah. Merupakan karya Muhammad Hassan bin Datuk Kerani Muhammad Arsyad pada tahun 1927, mencatatkan sejarah Istana Kedah dan pentadbiran di Perlis. Mengisahkan apa? Tentang pengasasan dia, siapa yang memulakannya, dan senarai pemerintah, maknanya lepas tu siapa yang memerintah, raja-raja tu siapa, nama raja-raja tu. Semua tertulis dalam buku ini. Kemudian pembukaan ibu kota, alat kebesaran yang diguna pakai oleh raja-raja itu seperti nobat, dan pengislaman pemerintah kerajaan Kedah, semua dicatatkan, semua ditulis dalam buku ini. Dan untuk pengetahuan kamu, At-Tarikh Salasilah, At-Tarikh, tarikh ini sebenarnya adalah bermaksud sejarah. At-Tarikh itu maksudnya adalah sejarah. Kemudian Salasilah itu adalah asal usul. Maknanya At-Tarikh Salasilah ini bermaksud apa, cikgu? Maksudnya adalah sejarah asal usul negeri Kedah. Itu maksud perkataan At-Tarikh Salasilah Negeri Kedah. Faham?
Okey. Iaitu sejarah asal-usul negeri Kedah. Itu. Okey, maksud bagi perkataan At-Tarikh Salasilah Negeri Kedah. Baik. Itu cerita ataupun bahan-bahan bertulis tentang sejarah, karya sejarah. Satu lagi buku iaitu Hikayat Merung Mahawangsa. Wow, ini memang gempak. Ini memang gempak buku ni. Iaitu Hikayat Merung Mahawangsa. Dihasilkan sekitar tahun 1821, mengisahkan pengasasan kerajaan Kedah, pembukaan kota pentadbiran dan pengislaman pemerintah. Hikayat Merung Mahawangsa ni, untuk pengetahuan kamu, Hikayat Merung Mahawangsa ni, cikgu sendiri pernah baca. Cikgu sendiri pernah baca. Korang nak tahu apa ditulis dalam buku tu? Dia tulis macam ni tau. Dia tulis macam ni. Arakian maka tersebutlah kisah dari negeri antah berantah. Satu dewa yang telah turun ke bumi, menjejakkan kaki lalu menerusi harta tersebutlah. Korang tahu tak? Dia punya bahasa memang tak faham. Walaupun bahasa Melayu. Bahasa Melayu dia tinggi gila. Arakian maka tersebutlah kisah harta, niscaya dan sebagainya. Apa benda dia cerita ni? Betul. Tapi kan, cikgu baca, dua muka surat tau. Dua muka surat cikgu baca kan. Cikgu baca dua muka surat kan. Apa benda dia cerita ni kan? Lepas tu, bila cikgu tengok balik kan, sebenarnya kan, dua muka surat tu hanyalah cerita bahawa dia telah sampai, iaitu watak utama telah sampai ke satu negeri. Itu je. Dia baru sampai ke satu negeri. Tapi dia punya ayat berbunga-bunga. Arakian maka tersebutlah kisah hatta. Panjang gila. Berbunga-bunga ayat dia. Jadi kat situ kan, selepas buku tu kan, selepas 2 bab kan, cikgu pun kata, cukuplah kot. Kan, tak lalu dah nak baca. Tak selera nak baca sebab terlalu tinggi dan sampai tak faham apa dia cerita. Jadi itulah antara cikgu telah lihat buku apa tu? Hikayat Merung Mahawangsa. Dia tulis dalam bahasa Melayu ke bahasa Arab? Dia tulis dalam tulisan Jawi. Tapi buku tu telah ditranslate pergi ke bahasa Melayu. So dia tulisan Rumi lah. Jadi, tapi tulisan Rumi tu dia tulis direct daripada buku asal. Jadi termasuklah dengan bahasa-bahasa yang tinggi tu. Buku seronok nak baca tapi tak best bila orang suruh. Sebenarnya macam tu juga buku sejarah korang. Buku sejarah korang tu, korang rasa tak best. Sebab apa? Sebab bila cikgu korang suruh baca. Pergi baca buku. Balik pastikan baca buku. Aduh, malas nak baca buku. Tapi, bayangkan bila kamu tidak disuruh oleh guru kamu. Kamu ambil buku sejarah kamu, kemudian kamu duduk tepi, duduk dekat buaian. Contoh, kamu ambil buku sejarah, duduk kat buaian. Kemudian kamu baca. Baca saja-saja. Best juga buku ni. Sebenarnya best. Sebenarnya best. Tak percaya, cuba buat. Contoh cuba buat korang baca buku sejarah tingkatan 1 ataupun darjah 6. Tingkatan 1 ke, darjah 6 ke, darjah 5 ke kan. Cuba korang baca sekarang. Korang pergi ambil buku tu, kemudian korang duduk dekat tepi longkang ke, ataupun depan pintu ke, ataupun sambil baring-baringan kamu baca. Best juga buku sejarah ni. Mesti korang rasa best. Sebab apa? Tak ada sesiapa yang suruh. Tak ada sesiapa yang paksa. Betul tak? Lepas tu senang je nak faham. Dah, senang je sebenarnya. Sebenarnya. Senang je nak baca ni. Faham, senang je sebenarnya. Tapi kenapa sejarah tingkatan 2 kamu rasa susah? Sebab cikgu kamu suruh baca.
Jadi kamu pun pressure. Nak baca sejarah form 2. Itu sebenarnya. Jadi, bacalah, jangan dengan tanpa tekanan, tanpa pressure. Baca relax je. Mesti kamu akan faham. Itu penting. Okey? Baik. So kita lihat di sini. Okey, ini adalah Hikayat Merung Mahawangsa, dan the best part is buku ini telah pun difilmkan. Buku ini telah difilmkan dan memang ada filem Hikayat Merung Mahawangsa. Memang ada filem dia. Okey. Baik. Kemudian yang ketiga. Okey, buku yang pertama, ingat buku yang pertama okey, iaitu buku At-Tarikh Salasilah Negeri Kedah. Yang kedua iaitu buku Hikayat Merung Mahawangsa. Dan juga yang ketiga iaitu buku Salasilah atau Asal Usul Salasilah atau Tarikh Asal Usul atau Sejarah Kerajaan Kedah, ditulis oleh Wan Yahya bin Wan Muhammad Taib. Okey, mencatatkan secara kronologi maklumat jurai pemerintah, maklumat keturunan pemerintah negeri Kedah daripada tahun 630 Masihi hingga 1911. Lama tu. Dan memaparkan perkembangan ekonomi dan pentadbiran kerajaan Kedah menerusi pembahagian daerah. So, ingat 3 buku ni, At-Tarikh Salasilah Negeri Kedah, Hikayat Merung Mahawangsa, dan satu lagi Salasilah atau Tarikh Kerajaan Kedah. Baik. Kemudian, ni dia. Still lagi di negeri Kedah, iaitu syair Sultan Maulana. Dihasilkan pada zaman pemerintahan Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah berkaitan dengan kisah perang tentera Kedah. Dan ianya dipersembahkan dalam bentuk syair. Syair Sultan Maulana. Syair Sultan Maulana. Kamu tahu syair macam mana? Pernah dengar syair? Macam mana syair? Nakib. Nakib. Cikgu nak cuba kamu bacakan macam mana nakib syair? Cuba kamu onkan mic dan cuba bacakan sikit syair macam mana lagu syair tu. Boleh nakib? Boleh tak nakib? Nakib ni selalunya boleh je. Ke Pravin? Nakib boleh tak nakib? Tak boleh? Tak pandailah syair pula. Adam boleh Adam? Adam Amir Haris boleh? Boleh bersyair? Ke kita bagi pada Lily? Saya pun tak boleh. Oh, tak boleh juga. Okey. Lily, Ihdina boleh syair? Tak boleh juga. Korang ni. Kan? Saya lagi tak tahu. Dia yang bentuk berlagu tu lah. Bentuk berlagu syair tu. Dia bentuk macam na la 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 la. Macam tu. Syair. Pernah dengar kan? Gitulah syair dia. Okey. Jadi ada juga buku-buku sejarah dalam bentuk syair. Ada. Okey, baik. Kemudian di negeri Kelantan iaitu adanya kisah berkaitan Hikayat Seri Kelantan. Ditulis pada tahun 1914, mengisahkan pemerintahan negeri Kelantan sejak zaman Cik Siti Wan Kembang, Puteri Saadong dan juga Raja Abdullah. Cik Siti Wan Kembang, Puteri Saadong, kita pernah belajar kan? Iaitu pada bab yang ke-8 hari tu. Tentang Cik Siti Wan Kembang dan juga Puteri Saadong, iaitu dua-dua orang ini adalah bekas pemerintah negeri Kelantan. Sebab itu ada cerita tentang Hikayat Seri Kelantan. Itu yang keberapa ni? Kita dah 3.
Syair Sultan Maulana ini yang keempat. Kemudian Hikayat Sedih Kelantan yang kelima. Dan kemudian Detik-detik Sejarah Kelantan. Ini Kelantan yang kelima. Detik-detik Sejarah Kelantan ditulis oleh Saad Syukri dan mencatatkan tentang apa? Sejarah pengasasan Kerajaan Kelantan dan peristiwa penting setiap pemerintah. Inilah dia Detik-detik Sejarah Kelantan. So, inilah dia 5 buku. 5 buku, 5 karya persuratan yang mengisahkan tentang Kerajaan Kedah dan juga Kelantan serta Perlis. Inilah dia. Tarikh Salasilah Negeri Kedah, Hikayat Merumah Wangsa dan juga Hikayat Seri Kelantan. Okey. Sebelum kita pergi kepada kesenian, ada soalan nak tanya? Ada tak soalan nak tanya? Sebelum kita pergi kepada kesenian. Tak ada Kita pergi kepada kesenian, boleh? Okey, baik. Kesenian. Okey, kita akan sambung dengan kesenian sekarang. Okey, kalau tak ada soalan, kita pergi pada kesenian. Apa itu seni? Okey. Kesenian. Seni itu apa? Seni ini, okey, seni ini ialah sesuatu yang yang halus. Okey, sesuatu perkara, sesuatu benda yang dihasilkan melalui kreativiti. Maknanya melalui kreatif. Dan menghasilkan sesuatu yang halus. Itu dipanggil seni. Seni banyak. Ada seni bina, ada seni muzik, ada seni tarian, ada seni ukir. Kenapa dipanggil seni, cikgu? Kerana seni itu bermaksud menghasilkan sesuatu dengan perfect, dengan halus, dengan sempurna, dengan cantik. Itu seni. Jadi kalau katakan, kalau macam contoh macam kamu, kamu pun buat, okey, sebab itu ada pendidikan seni. Kau ingat tak pendidikan seni? Kalau kamu tak pandai melukis, kamu pun buat, buat orang. Disuruh melukis orang, kamu pun buat orang, tapi kamu buat orang lidi. Buat orang lidi, kamu kenal, kamu hantar. Kamu kata, inilah seni saya, cikgu. Seni juga tu. Tetapi seni itu tak cukup halus, tak cukup sempurna. Tetapi kalau ada orang yang boleh melukis dengan cantik, pemandangan, pokok-pokok, kemudian warnakan pokok tu dan warnakan pemandangan tu nampak cantik sangat, itu dipanggil seni. Siapa sini? Macam mana orang lidi boleh wujud? Tak habis dah dia lukis macam tu. Tapi rasanya orang lidi ni wujud sejak zaman prasejarah lagi. Orang-orang zaman Paleolitik, Mesolitik, dia orang kan nak lukis kan. Dia orang pakai orang lidi je lah. Tapi macam mana kita tahu? Alah, kita je yang labelkan tu orang lidi. Kita tak tahu pun benda tu lidi. Okey, tapi dia macam lidi. Itu je. But then, siapa kat sini yang ada seni? Iaitu seni lukis, seni tarian ke, seni muzik ke, seni nyanyian ke, siapa kat sini? Yang ada seni anyone? Okay. Anci, kamu seni apa? Seni muzik okay, ya. Macam Aini Zara, saya boleh lukis. So seni lukis. Jasmine, saya main piano. Wow. Seni muzik. Siapa lagi? Okay. Razan, seni apa Razan? Saya boleh lukis seni. Saya main gitar. Ya, seni muzik. Betul Anci. Cikgu dah agak dah. Saya seni tidur. Seni tidur Tidur pun seni tidur pun nak kena cantik Kena sempurna seni tidur Okay, Lily. Faham? Okay. Kalau ada gambaran baru boleh lukis. Okay, baik. Saif Ali kata main drum, cikgu. Okay, baik.
So itu seni, ya. Saya suka buat karangan dalam English. Itu maknanya seni, seni penulisan. Betul Suhail, itu seni penulisan. Okay, bagus. Jadi kalau kamu ada masa lapang, boleh buat seni. Seni apa kamu kena carilah. Kamu kena cari seni. Okey. Baik. Kita lihat kesenian dalam kerajaan negeri Kedah, Kelantan, Perlis pun ada kesenian. Okey, iaitu kerajaan Kedah, Kelantan dan Perlis juga menyumbang kepada warisan kesenian. Dan warisan kesenian ni kenapa ya? Kenapa perlu diwariskan? Kerana ianya adalah identiti unik. Identiti yang khas untuk setiap kerajaan ini. Dan ianya masih kekal hingga hari ini. It's an identity. Okay. Macam kita kan, dalam kelas kita ada 30 orang pelajar. Okay. Kamu tahu tak, amazingly, Tuhan telah membuat kita sangat berbeza. Itu dipanggil unik. Sangat berbeza. Jadi itu membentuk identiti yang unik. Sebab tu kita kena kenali identiti unik ini. Okay, iaitu kalau kita lihat seperti dalam kerajaan Kedah, Kelantan, Terengganu ni, Kelantan dan Perlis ni ada identiti unik. Aspek warisan tersebut termasuklah seni ukir, seni bina, seni pertukangan dan barang-barang perhiasan, seni kraft tangan, seni persembahan dan juga seni silat. Silat pun ada seni? Ya, ada seni. Jom kita tengok satu-satu. Warisan seni ukir. Seni ukir banyak diwarisi di Kelantan dan Kedah. Ukir maknanya ukir tu apa? Carving kan? Carving kan? Dan kalau kita lihat motif haiwan, dulu mereka kat kayu ni, mereka telah melukis berbentuk haiwan. Seperti singa, seperti kuda, itu motif haiwan dan apabila datangnya Islam, maka motif haiwan ini, maknanya ukiran-ukiran haiwan tu digantikan dengan motif alam. Maknanya dengan corak-corak berbentuk alam seperti pokok, daun, yang bersesuaian dengan amalan Islam. Jadi yang ini kekal sebagai hiasan. Seni ukir sebenarnya adalah hiasan pada istana, rumah dan bangunan seperti masjid. Ini contoh seni ukir bermotifkan alam. Nampak tak? Dia bermotifkan alam maksudnya apa cikgu? Nampak tak? Dia berbentuk daun-daun. Seperti ini ada seperti ini berbentuk bunga. Okey, di sini ada berbentuk dahan dan ranting. Kemudian di sini ada bentuk daun. Jadi ini dipanggil bermotif alam. Motif alam. Dan banyak terdapat di mana cikgu? Iaitu di dalam masjid. Contohnya kalau kita lihat mimbar. Untuk pengetahuan yang tak tahu mimbar masjid ni, dalam masjid dia ada mimbar. Mimbar ni adalah sebenarnya tempat duduk. Ini tempat duduk dan di sini akan ada setiap hari Jumaat khatib akan membacakan khutbah ataupun ucapan lah. Dan ucapan tu berbentuk peringatan kepada orang yang datang tu supaya taat kepada agama dan sebagainya lah. So yang ini mikrofon. Mikrofon ini tempat duduk. So mimbar tu apabila ada berhenti waktu rehat, iaitu antara dua khutbah tu, so khatib itu ataupun pemberi ucapan tu akan duduk sekejap. Kat sini ini tempat dia. Dan dihias begini dengan ukiran-ukiran. Ini ukiran-ukiran dia. Ukiran-ukiran yang ada di sini ini bermotifkan alam. Kenapa buat macam ni cikgu? Ini saja sebagai tempat duduk. Ini tempat duduk tempat duduk bagi khatib.
Baik, so di situ ada seni ukir. Baik. Kemudian yang kedua kita lihat warisan seni bena. Okey. Baik, warisan seni bena ni korang kena dengar betul-betul Seni bena Melayu. Kita lihat berupa benaan istana, okey, serta hiasan ukiran daripada kayu yang berkualiti. Kayu yang berkualiti ni maksudnya apa cikgu? Iaitu kayu-kayu balak yang keras seperti kayu-kayu belian, kayu merbau, kayu-kayu yang berkualiti Dan keunikan benaan rumah tradisional Melayu ialah tebar layar. Okey, berbentuk V terbalik. Ini tebar layar. Dia punya apa? Dia punya kat depan bumbung tu kan. Okey. Dan tebar layar ini, okey, kalau kita lihat tebar layar ini biasanya ada berbentuk okey matahari. Ni macam matahari. Lepas tu cahaya kan. Begitu. Okey, tebar layar. Satu lagi ukiran tebuk. So dia ukir kat sini tapi ada dilubang-lubangkan lah. Ini ukiran berbentuk V terbalik. Jadi banyak tiang yang menggunakan hasil hutan tempatan dan berdaya tahan dengan perubahan cuaca. Maknanya banyak tiang-tiang itu diguna pakai daripada pokok-pokok yang memang tahan lama. Dan untuk pengetahuan kamu okay, kalau tak salah cikgu tahun lepas pun. Tahun lepas rumah Melayu ni, rumah tradisional Melayu ini, okey, rumah tradisional Melayu ini telah diangkat dan telah diiktiraf sebagai rumah yang paling praktikal dalam dunia. Rumah tradisional Melayu ni diiktiraf oleh arkitek-arkitek daripada barat bahawa rumah Melayu inilah adalah rumah yang paling praktikal. Kita kata paling praktikal dalam dunia. Ya, betul. Kenapa paling praktikal cikgu? Okay, korang nak tahu tak? Iaitu antara keunikan rumah tradisional Melayu ni. Baik. Kamu rasa rumah ni ada kipas tak? Rumah tradisional Melayu ni ada kipas tak? Tak ada. Memang tak ada. Rumah tradisional Melayu ni tak ada kipas. Itu satu. Ada aircon? Ada aircon tak? Pun tak ada. Tak ada. Tak ada aircon, tak ada kipas. Okey. Ya, dia guna sistem perolakan. Kamu tahu tak bahawa rumah Melayu ni dibina dengan mengikut arah angin. Kemudian, kalau katakan contoh bila angin masuk, angin datang contoh angin datang daripada tepi ni, angin tu akan melalui sini, dia akan masuk ikut tingkap. Sebab tu rumah Melayu banyak tingkap. Kamu tengok dia akan masuk ikut tingkap, okey, dan melalui dalam rumah dan keluar ke belakang. Dan okey, ada angin tu juga akan melalui bawah rumah. Bawah rumah Jadi ini menyebabkan rumah orang Melayu ni sejuk. Tak payah pakai aircon, tak payah pakai kipas. Sejuk. Okey, sejuk sangat. Waktu malam pun sejuk, waktu siang pun sejuk. Dan juga bumbung-bumbung dia ni ada lubang-lubang angin. Ya. Di mana untuk apa? Membebaskan hawa panas dalam rumah. Ya, betul. Lagi-lagi sekarang musim hujan, memang rumah macam ni memang sejuk. Dan kalau kamu lihat, kenapa tiang-tiang rumah orang Melayu ini dibina tinggi cikgu? Tinggi je cikgu. Memang betul tinggi Kamu boleh berdiri kat bawah ni. Kamu boleh berdiri kat bawah ni tanpa kena dia punya lantai rumah tu. Kenapa? Kerana untuk boleh mengelak banjir.
ia mengelak banjir. Bila banjir berlaku kat sini, okey, kalau kamu tengok banjir berlaku kat sini, so bermakna rumah ini selamat daripada banjir. Jadi mereka masih lagi dapat tinggal di rumah ini tanpa perlu berpindah. Nampak tak? Jadi rumah ini, rumah Melayu memang dipanggil rumah yang paling praktikal. Paling praktikal. Jadi itu lebih baiklah. Ini rumah warisan seni bina, okey, iaitu berkait rapat dengan rumah tradisional Melayu. Okey. Baik. Yang ketiga, okey, warisan seni pertukangan dan barangan perhiasan. Ini warisan yang ketiga. Warisan seni pertukangan dan juga seni barang perhiasan. Seni pertukangan dan barang perhiasan. Di mana kalau kita lihat pertukangan perhiasan daripada emas dan perak telah menyerlahkan kreativiti masyarakat tempatan. Pertukangan senjata tradisional seperti keris berkembang pesat terutamanya di Kelantan. Nampak tak? Seni pertukangan emas. Orang Melayu dulu dah pandai buat gelang emas. Buat sendiri. Ya, gelang emas sebagainya. Dan tahu untuk melebur besi, okey, melebur emas, dan kemudian mereka boleh buat keris mereka sendiri. Nampak tak? Mereka buat keris. Jadi ini warisan seni pertukangan dan barang-barang perhiasan. Itu yang ketiga. Ini diwariskan daripada kerajaan Kedah dan juga kerajaan Kelantan. Okey, kalau kita lihat balik, okey, apakah kesenian yang diwariskan? Warisan seni ukir, warisan seni bina, dan juga seni pertukangan dan barang perhiasan. Seterusnya, warisan seni kraft tangan. Okey, kraft tangan ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kreativiti hasil kraft tangan masyarakat. Kraft tangan tu maknanya seni tangan lah. Okey, seperti anyaman tikar, okey, dan juga bakul rotan. Kelantan memang terkenal dengan warisan pembuatan wow dan juga batik. Nampak tak ni? Orang tua ni buat wow. Okey, ini wow. Okey, ini pembuatan wow. Dia buat rangka ni dulu. Ini rangka. Bila dah siap rangka sekarang, barulah dia letakkan dia punya kertas kat situ. Baik, yang ini seni batik. Ini seni batik yang mana dia dipanggil mencantan batik. So di sini akan diletakkan warna pada kain. Okey, maknanya diwarnakan sendiri. Itu batik. Itu daripada mana? Daripada Kelantan. Kemudian warisan seni persembahan. Seni persembahan, performance. Ya, seni persembahan, performance, di mana merupakan keunikan pada setiap kerajaan. Di mana seni persembahan tu, cikgu, macam mana wow boleh wujud? Wow boleh wujud. Wow ni sebenarnya macam layang-layang. Dan wow ni di Kelantan dimainkan selepas musim menuai padi. Ingat Kedah, Kelantan, mereka memang menuai padi. Memang mereka bercucuk tanam padi lah. Jadi bila padi tu dah menguning, padi tu dah ada beras apa semua, maka mereka pun bekerja untuk keluarkan beras tu semua. Bila dah habis kerja-kerja tu, semua padi pun telah dituai dan menjadi beras. Mereka dah simpan beras itu, maka inilah masanya untuk mereka relax. Bila mereka relax, mereka pun buat wow. Buat wow dan juga mereka bermain wow. Jadi itu memang permainan keturunan dah lama dulu lah. So kalau kamu tanya daripada mana, macam mana boleh wujud, itu susah nak jawab. Itu susah nak jawab. Kan? Tapi itu adalah sebagai hiburan. Hiburan bagi para petani di Kelantan dan juga di Kedah. Hiburan ya. Baik. Seni persembahan. Iaitu kalau kita lihat
Okey, seni persembahan maknanya seni hiburan lah sebenarnya, hiburan iaitu di Perlis ada iaitu awang batil. Okey, awang batil ni merupakan penglipur lara di Perlis. Penglipur lara tu apa cikgu? Penglipur lara ni sebenarnya adalah pencerita. Macam cikgu lah, macam cikgu. Cikgu ni kalau ikutkan zaman dulu dipanggil penglipur lara, pencerita. Mari sini adik-adik, anak-anak semua main duduk-duduk. Ni awang nak cerita. Pada suatu masa dahulu, ada seekor gajah telah masuk ke dalam hutan. Maknanya cikgu ni apa? Penglipur lara. Penglipur lara, pencerita. Okay. Jadi itu penglipur lara. Pernah dengar kan? Penglipur lara, pencerita lah. Di Perlis memang ada. Ya, di Perlis memang ada, iaitu penglipur lara itu dipanggil awang batil. Awang batil. Kemudian, okay, wayang kulit. Ya, wayang kulit telah diangkat sebagai warisan kebangsaan di bawah kategori warisan tidak ketara. Ini wayang kulit. Di mana dia akan bercerita juga. Tetapi dia gunakan hiasan patung-patung tu, watak-watak tu untuk bercerita. Ini dia, lepas tu dia ni lawan dia ni. Dia ni lawan dia ni. Kemudian datanglah pula yang ini bantu dia yang ini. Dia macam tu. Itu dipanggil wayang kulit. Okey. Baik. Kemudian Mek Mulung. Mek Mulung merupakan teater tradisional negeri Kedah yang kekal hingga kini. Teater maksudnya persembahan lah. Persembahan cerita di atas pentas. Itu Mek Mulung. Dan yang terakhir ialah warisan seni silat. Ini yang keenam. Seni silat merupakan seni atau kepandaian berjuang dengan menggunakan ketangkasan menyerang dan mempertahankan diri. Kini sebagai persembahan istimewa. Itulah. Tu Amarkowi tu baru balik dari silat training. Okey. Sebab silat itu sekarang ni sebagai satu persembahan istimewa dalam sesuatu majlis dan menjadi acara yang dipertandingkan pada peringkat antarabangsa. Boleh Zara. Perempuan pun sebenarnya boleh menyertai seni silat ni. Boleh belajar. Memang boleh. Jadi kalau kita lihat, warisan sistem pemerintahan beraja, adat istiadat, perundangan, persuratan dan kesenian ini masih kekal hingga hari ini dengan beberapa pengubahsuaian. Dan kenapa penting warisan ini? Warisan ini penting sebagai tarikan kepada pelancongan negara. Pelancongan jadi sebab itu kita kena kekalkan supaya ramai orang yang boleh datang dan melihat seni warisan negara kita. So Kerajaan Kedah, Kelantan dan Perlis memang ada pelbagai aspek warisan yang mana kita perlu hargainya. Taekwondo ya, baik Puhan. Jadi inilah yang kita belajar tentang topik 9.1 iaitu berkaitan dengan warisan negeri Perlis, Kedah dan Kelantan. Baik. Ada sebarang pertanyaan yang kamu nak tanya? Berkaitan dengan topik-topik ini? Tak ada. Ada ke tak ada ni? Ada ke tak ada ni? Tak ada Tak ada. Okey, baik, bagus. Okey. Semua ingat Baik. Kalau begitu, cikgu nak kita akan buat kita buat nota nak? Lama tak buat nota? Kita buat nota nak bab 9.1 ni? Sebab macam banyak je fakta, kita susun fakta ni nak? Nak tak kita buat nota, tapi kita buat nota mind map. Kita buat peta minda je, mind map je. Nak tak? Okey. Miss
Acu, Puhan, jangan lain macam. Acu, aduh yai. Acu. Okey, baik. Okey. Kita teruskan lagi lah. Baik. Seterusnya, ini sistem pemerintahan beraja. Okey, dan cikgu akan kotakkan dia lah. Okey, cikgu akan kotakkan dia. Ini kotak. Sistem pemerintahan beraja. Susah sangat. Iaitu sistem pemerintahan beraja begini. Kemudian gelaran pemerintah. Okey, iaitu kita akan kecilkan dia jadi gelaran pemerintah. Okey. Baik, kemudian juga kita akan buat satu lagi iaitu di sini cara pelantikan pengganti pemerintah. Dan satu lagi kita akan buat iaitu hierarki pemerintahan. Hierarki pemerintahan. Okey. Baik, Sultan, Pembesaran, Jajahan dan juga Penghulu. Baik, itu sistem pemerintahan beraja. Yang kedua, okey, iaitu kita tengok di sini iaitu apa yang diwariskan iaitu adat istiadat. Okey, iaitu adat istiadat. Baik. So, tentang adat istiadat ini kita lihat iaitu apakah yang diwariskan. Yang pertama sekali iaitu majlis pemasyhuran. Sama juga kita buat kat sini. Okey, seperti di sebelah iaitu majlis pemasyhuran. Korang nampak tak ni? Okey. Boleh nampak risau cikgu. Yang kedua iaitu kita akan buat yang kedua, okey, iaitu berkaitan rapat dengan istiadat pertabalan. Okey, istiadat pertabalan. Dan yang ketiga kita akan buat iaitu penganugerahan bintang. Okey, yang ketiga kita akan buat penganugerahan bintang. Penganugerahan bintang dan darjah kebesaran. Baik, so kita buat begini. Okey, dan kemudian kita akan kotakkan dia seperti ini, adat istiadat. Kemudian kita akan buat majlis pemasyhuran. Okey, kemudian yang kedua kita akan buat istiadat pertabalan. Dan yang ketiga kita akan buat penganugerahan bintang dan darjah kebesaran. Apa dah bintang? Okey. Okey, kejap. Apa dah bintan? Bukan bintan dah, bintang dah. Bintang dan darjah kebesaran. Okey. Baik, itu berkaitan dengan adat istiadat. Okey. Yang ketiga, kita akan lihat tentang perundangan. Okey, di sini perundangan. Okey, untuk perundangan pula. Okey, perundangan pula apa yang diwariskan? Okey, iaitu tentang 3 perkara iaitu undang-undang tubuh. Okey. Ada 3 tentang perundangan. Pertama, undang-undang tubuh. Okey. Undang-undang tubuh kerajaan Kedah. Okey. Baik, itu satu. Undang-undang tubuh kerajaan Kedah. Kemudian kita buat macam ni. Okey. Satu, undang-undang tubuh kerajaan Kedah. Kemudian yang kedua, okey, undang-undang tubuh kerajaan Perlis
Okey, dan yang ketiga kita akan buat okey, undang-undang tubuh okey, kerajaan perlembagaan, undang-undang perlembagaan tubuh kerajaan Kelantan. So ini nak buat macam mana cikgu? Jangan risau. Ini sebenarnya kita akan buat seperti ini. Kita akan buat kotakkan dia. Okey, dan daripada sini apakah yang diwariskan? Ini perundangan. Okey, dan kita akan buat arrow dia ke sini. Okey, ini perundangan. Okey, kenapa ada perkataan tu ke bawah? Perundangan. So, iaitu kita lihat. Okey, Undang-Undang Tubuh Kerajaan Kedah. Okey, baik. Apakah yang diwariskan daripada sini? Yang pertama iaitu kita buat di sini penggantian. Okey, penggantian pemerintah. Okey, so ini yang pertama. Penggantian pemerintah. Yang kedua kita peranan sultan atau raja. Peranan sultan atau raja. So kita buat macam tu. Ya betul, perundangan. Ya betul. Betul Kishan Javin, betul. Peranan peranan raja dan sultan, kemudian badan penasihat sultan. Ada apa? Badan penasihat sultan atau raja. Kemudian juga seterusnya tanggungjawab raja. Kita akan buat macam ni. Tak apa, nanti cikgu akan tuliskan macam mana nak kaitkan dia. Seterusnya tanggungjawab raja. Tanggungjawab raja. Dan satu lagi tanggungjawab sultan atau raja. Baik. Baik, sultan atau raja. Dan satu lagi kita akan buat hak rakyat dalam pentadbiran. Kita akan buat begini. Iaitu hak rakyat dalam pentadbiran. So kita akan buat. Baik. So macam mana kita nak buat ni? Iaitu kita akan kaitkan seperti ini. Seperti ini. Kemudian juga kita buat arrow seperti ini. Dan juga kita akan buat baik, kita akan buat arrow seperti ini ke bawah. Dan kita akan selangkan sikit. Dan kita akan buat arrow seperti ke bawah. Baik. Dan kita akan buat arrow seperti ke bawah. So inilah dia. Iaitu kita kata apa yang ada dalam undang-undang tubuh kerajaan ini. Iaitu adanya penggantian pemerintah, kemudian peranan raja ataupun sultan, kemudian juga iaitu badan penasihat. Badan penasihat sultan, kemudian juga ada tanggungjawab sultan atau raja, dan seterusnya kita ada hak rakyat dalam pentadbiran. Yes. Dapat? Kalau dapat, kalau dapat kita pergi kepada yang ketiga iaitu persuratan. Persuratan iaitu persuratan kita tahu ada iaitu
Okey. Antara persuratan yang kita boleh tulis okey, tentang nama-nama buku tadi. Okey. Iaitu okey. Okey, Al-Tarikh Salasilah okey, negeri Kedah 1. Okey, oleh kerana dia rapat, so kita kena rapat sikitlah. Al-Tarikh Salasilah Negeri Kedah. Kemudian yang kedua buku dia iaitu Hikayat Merum Mahawangsa. Hikayat Merum Mahawangsa. Okey, yang kedua. Kemudian yang ketiga yang kita baru belajar tadi ni Hikayat Merum Mahawangsa. Yang ketiga okey, iaitu Syair Sultan Maulana. Okey, Syair Sultan Maulana. Syair Sultan Maulana. Kemudian ada Hikayat Seri Kelantan. Okey, kita akan buat kat sini. Okey, Hikayat Seri Kelantan. Dan satu lagi iaitu kita boleh tulis iaitu berkaitan dengan detik-detik sejarah Kelantan. Okey, so yang ini kita boleh buat sedikit berbeza iaitu kita boleh buat seperti ini. Tarikh Salasilah Negeri Kedah. Kemudian juga Hikayat Merum Mahawangsa. Okey, kemudian juga kita boleh buat Syair Sultan Maulana. Kemudian kita boleh buat juga Hikayat Seri Kelantan. Dan juga satu lagi kita boleh buat detik-detik sejarah Kelantan. Baik, so di sini bagaimana kita nak kaitkan semua ini? Okey, iaitu kita boleh buat persuratan kat sini. Dan kemudian kita boleh buat arrow lah. Okey, seperti ini satu. Okey, kita terlepas pula. Satu lagi kita buat sini. Satu lagi kita buat sini. Satu lagi kita buat sini. Dan satu lagi kita buat sini. Okey. Terlepas saja. Okey, persuratan. Dan yang terakhir untuk kita tulis okey, iaitu berkaitan dengan kesenian. Kesenian. So kesenian ni kita akan tulis berkaitan dengan okey, iaitu kita akan alihkan sikit kat sini. Okey. Baik. Kesenian iaitu warisan seni ukir. Tak perlu warisan kot. Kesenian kita terus tulis seni ukir. Sebab warisan semua warisan. Kan? Okay. Seni ukir, kemudian kita tulis seterusnya seni bina. Kemudian seterusnya iaitu seni pertukangan dan barang perhiasan. Okay. So kita buat, kalau yang panjang tu kita buat kat sini lah. Okay. Seni pertukangan. Ya. Dan barang perhiasan. Okay. Pertukangan dan barang perhiasan. Kita akan panjang-panjangkan dia. Okey, sempat tadi. Okey, baik. So, kita akan dan barang perhiasan. Kemudian seni kraftangan. Okey. Seni kraftangan. Okey, seni kraftangan. Okey, dan kemudian kita akan buat seni persembahan dan seni silat. Okey. Seni persembahan. Okey, dan juga satu lagi kita akan buat seni silat. Okey. Seni
silat. Okey. So bagaimana kita nak relatekan dia? Okey, macam biasa kita buat kesenian. Okey. Dan ya, apa dah? Ya. Okey, baik. So kesenian kemudian kita akan buat bulat-bulat seperti ini. Okey, seni ukir. Kemudian juga kita buat seni bina. Kemudian seni kraft tangan. Kemudian juga kita buat seni persembahan. Okay. Seni persembahan. Dan kemudian kita buat seni silat. Dan satu lagi kita akan buat seni pertukangan dan barang perhiasan. Okay. Baik. So, kita akan relatekan dia seperti ini menggunakan arrow yang ada. Okay. Yes. Dan juga yang terakhir. Okay. Okay. Alright, so maka inilah dia hasil. Okay, kalau kita lihat inilah dia hasilnya. Okay. Berkaitan dengan okay, iaitu berkaitan dengan subtopik 9.1. Apa yang telah kita belajar sepanjang 9.1 inilah dia. Okay, subtopik 9.1 warisan Kedah, Kelantan, Perlis dan Terengganu. Dan juga tiga ini boleh ambil. Okay. Telah kita keluarkan semuanya. Dalam satu. Boleh muat ke? Kalau tak boleh muat, sambung dengan muka surat sebelah. Boleh muat ke? Okay, kalau dah siap tulis dah Alright, good. Melingkar ke melingkar? Mana-mana pun boleh, Lily. Mana-mana pun boleh. Tak ada masalah. Okey, dah Sekejap. Nakib, yang kotak nombor 2 sistem pemerintahan tu apa? Ya, itu tentang apa? Gelaran pemerintah, hierarki pemerintahan dan juga yang kedua tu apa? Iaitu bagus. Okey. Cara pelantikan. Okey. Pengganti pemerintah. Bagus. Pengganti pemerintah. Okey. Baik, ya betul. So, okey, baik. Okey, baik. Dan okey. So dan okey, semua dah siap okey, semua dah siap. Kalau begitu